mesti tak sabarkan apa teknik kewangan yang sesuai dan sistematik untuk kita menguruskan kewangan. Okey. Matlamat kewangan atau financial goals yang jelas adalah satu perkara yang paling penting dalam perancangan kewangan. Setiap individu haruslah mempunyai matlamat kewangan yang jelas bagi memudahkan mereka untuk mencapai matlamat kewangan tersebut. Bagi menetapkan matlamat kewangan anda boleh menggunakan kaedah SMART bagi memudahkan anda menetapkan matlamat kewangan anda tersebut. Apa itu teknik pengurusan kewangan SMART? Teknik pengurusan kewangan SMART merupakan teknik dalam pengurusan kewangan bagi menentukan matlamat kewangan anda secara lebih sistematik dan teratur. Apabila ditanya satu soalan kepada setiap individu, apakah matlamat kewangan anda? Ada antara mereka yang akan menjawab, aku ingin menjadi kaya. Namun, pada hakikatnya, adakah itu matlamat kewangan sebenar atau hanya angan-angan atau omong-omong kosong? Benarkah begitu? Kongsikan apa itu matlamat kewangan yang anda inginkan. Dalam erti kata lain, anda perlu mengenal pasti dan menentukan matlamat dengan jelas untuk merealisasikan matlamat kewangan yang ingin dicapai itu. Matlamat kewangan yang dibuat juga mestilah bergantung kepada pelbagai faktor seperti keinginan, umur, kedudukan kewangan dan minat anda. Saya akan kongsikan beberapa contoh matlamat kewangan bagi memudahkan anda semua untuk lebih faham mengenai konsep SMART ini. Contoh yang pertama ialah Arina hendak mempunyai simpanan yang cukup. Contoh yang kedua pula ialah Siti akan menyimpan sejumlah wang sebagai simpanan untuk digunakan pada masa hadapan. Ini merupakan contoh-contoh matlamat kewangan yang tidak mempunyai ciri-ciri SMART. Ia tidaklah kita katakan matlamat itu salah ataupun tidak betul, cuma ia tidak menepati ciri-ciri yang ada dalam teknik pengurusan kewangan SMART. Walaupun saya telah kongsikan asas-asas pengurusan kewangan dan formula urus duit tadi, tanpa ada matlamat yang berkesan, kita tidak akan mampu untuk mempunyai simpanan ataupun mampu menguruskan kewangan dengan baik. Jadi, setiap matlamat kewangan yang telah kita tetapkan, pastikan ia merangkumi faktor-faktor yang ada dalam teknik SMART, iaitu specific, measurable, A for attainable, R for realistic dan T for timely. Okay, saya akan kongsikan contoh matlamat kewangan yang betul berdasarkan teknik ini. Okey, contohnya adalah Aminah. Aminah hendak mempunyai simpanan kecemasan dengan menyimpan 10% daripada pendapatan beliau setiap bulan bagi tempoh 30 bulan. Okey, merujuk contoh tadi, matlamat Aminah adalah spesifik. Maksudnya, dia adalah lebih tertumpu berbanding dengan Siti dan Arina kerana Aminah mempunyai fokus yang mendalam mengenai matlamat beliau, iaitu beliau ingin mempunyai simpanan kecemasan. Bagi Siti dan Arina pula, matlamat mereka tidak spesifik kerana mereka tidak mempunyai fokus yang utama bagi tujuan menyimpan duit. Seterusnya, merujuk contoh tersebut, matlamat Aminah adalah boleh diukur atau measurable kerana beliau akan menyimpan 10% sahaja daripada gaji bulanannya bagi tujuan simpanan kecemasan itu tadi. Manakala jika kita lihat contoh matlamat Siti dan Arina pula, ia tidak boleh diukur kerana tiada nilai wang yang dinyatakan. Dan ini menyebabkan seseorang itu sangat sukar untuk konsisten menyimpan. Berdasarkan teknik SMART, sesuatu matlamat kewangan yang kita tetapkan itu mestilah boleh diukur dengan nilai wang. Bagi attainable pula, ia merujuk kepada sesuatu matlamat yang kita tetapkan itu mestilah boleh dicapai mengikut kemampuan diri kita sendiri.
Merujuk kepada contoh tadi, matlamat Aminah boleh dicapai kerana ia mudah bagi beliau untuk menyimpan wang bagi tujuan kecemasan kerana ia mampu dicapai dalam tempoh masa 30 bulan dan bukannya dalam tempoh yang singkat. Seterusnya bagi elemen R iaitu realistik pula, ia merujuk kepada matlamat yang ingin dicapai hendaklah realistik dengan kemampuan kewangan anda. Matlamat Aminah adalah realistik kerana ia mampu dicapai berdasarkan kemampuan kewangan beliau, berdasarkan pendapatan beliau yang beliau perolehi pada setiap bulan. Contohnya begini, sekiranya pendapatan Aminah adalah RM3,000 sebulan dan beliau ingin menyimpan 300 bersamaan dengan 10% daripada pendapatan beliau itu tadi untuk digunakan bagi tujuan membina tabung kecemasan dalam tempoh 30 bulan itu tadi merupakan jumlah yang realistik bagi beliau. Komponen yang seterusnya adalah matlamat kewangan yang dibuat haruslah mempunyai tempoh masa yang jelas. Kenapa saya katakan ia adalah penting? Kerana tempoh masa ini sangat berguna bagi menetapkan bilakah matlamat kewangan itu akan dicapai. Berdasarkan contoh matlamat tadi, matlamat Aminah mempunyai tempoh masa yang sangat sesuai bagi beliau, iaitu sepanjang tempoh 30 bulan bagi mendapatkan simpanan kecemasan yang cukup. Dengan adanya tempoh masa, maka Aminah akan lebih mudah untuk fokus dan konsisten untuk menyimpan dan ia menjadikan beliau lebih berdisiplin dan sentiasa bermotivasi untuk menyimpan. Saya harap perkongsian mengenai teknik SMART ini akan membantu anda mencapai matlamat kewangan masing-masing. Selain itu, memandangkan keperluan anda adalah berbeza-beza mengikut umur dan keutamaan, maka matlamat itu hendaklah disesuaikan dengan anda punya keperluan dan pendapatan masing-masing agar anda tidak akan berasa tertekan dan kurang motivasi disebabkan oleh ketidakfleksibiliti diri anda menetapkan matlamat. Walau bagaimanapun adalah penting dan berfaedah untuk ditekankan di sini bahawa untuk mencapai matlamat kewangan, anda perlu membuat simpanan dan menabung mulai sekarang. Sekiranya anda tidak mempunyai lebihan wang tunai untuk disimpan, anda mungkin perlu menyemak semula tabiat berbelanja anda dan mengurangkan perbelanjaan yang tidak diperlukan. Okeylah, sekian itu sahaja daripada saya. Saya berharap kongsian ilmu ini akan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih atas masa yang telah anda berikan dan tumpuan yang sangat the best. So, saya harap anda semua belajar sesuatu daripada apa yang telah saya kongsikan tadi.